Soalan 2. Jadual di bawah menunjukkan taburan kebarangkalian bagi pemboleh ubah rawat diskrit X. Yang pertama, cari nilai Q. Kita tahu jumlah nilai kebarangkalian ialah 1. Ini bermaksud 1/12 tambah 5/12 tambah 1/3 tambah Q sama dengan 1. Oleh itu, Q sama dengan 1/6. Yang kedua, cari P X lebih besar daripada 2. Daripada jadual, kita dapat melihat bahawa nilai X lebih besar daripada 2 hanyalah 3 dan 4. Jadi, untuk mencari nilai P X lebih besar daripada 2, kita perlu menambahkan nilai P X sama dengan 3, iaitu 1/3 dan P X sama dengan 4, iaitu Q. Q yang kita telah dapat ialah 1/6. Iaitu 1/3 tambah 1/6 sama dengan 1/2. Untuk soalan 3A, murid yang berkelakuan baik akan ditambah sebanyak 2 markah dan murid yang berkelakuan kurang baik akan ditolak 1 markah. Jadi, perwakilan yang akan kita gunakan untuk murid yang baik ialah tambah dan untuk murid yang kurang baik tolak. Untuk melukis gambar Raja Anak Panah ni, dia kata dalam tempoh 3 minggu. Jadi, mula-mula tulis yang tambah, lepas tu yang tolak. Itu untuk minggu pertama. Kemudian buat hal yang sama juga untuk minggu kedua dan minggu ketiga. Lepas tu, cara nak kira kesudahan. Di sini kan ditunjuk tambah, tambah, tambah. Jadi maksudnya 2 tambah 2 tambah 2. Akan dapat 6 kat situ. Lepas tu kat bawah pun sama juga. 2 tambah 2 tolak 1. Dapat 3. Dan macam tu jugalah untuk yang seterusnya. Kesudahan yang mungkin bagi X ialah -3, 0, 3 dan 6. Kesudahan ini dapat diambil oleh gambar rajah pokok yang dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menunjukkan jalan kira bagi nombor 4. Bagi A, soalan menyuruh kita untuk mencari pemboleh ubah rawat diskrit. Okey, pemboleh ubah rawat diskrit adalah seperti berikut. Okey, jadi dia suruh kita menunjukkan bahawa X ialah pemboleh ubah rawat diskrit. Okey, jadi X ni ialah bilangan kali bola tenis yang dapat masuk ke dalam baku. Okey, jadi bilangannya adalah 0, 1, 2 dan 3. Okey, sebanyak tersebutlah. Okey, selesai A. B pula dia suruh kita senaraikan semua kesudahan yang mungkin dalam satu jadual dan seterusnya lukis satu graf untuk mewakili kebarangkaliannya. Okey, jadi di sini kita menggunakan formula binomial. Okey, jadi formulanya adalah seperti berikut. Okey, jadi kita masukkan formula tersebut. Okey, dalam kurungan ni 0.45 ni ialah bilangan yang dapat masuk ke dalam baku. 0.55 ni ialah bilangan yang tidak dapat masuk ke dalam baku tersebut. Okey, jadi setelah dikira semuanya, okey, dapatlah jawapannya. Okey, begitulah seterusnya dan berikutnya. Okey, sampai habis. Okey, selepas itu kita akan membina graf. Okey, bagi graf pula, pertama sekali kita perlu bina satu jadual bagi memudahkan kita untuk memplot graf. Okey, jadual ni kita ambil berdasarkan data tersebut, data yang kita kira tadi. Okey, pertama sekali kita bina paksi X dan paksi Y. Okey, pada paksi X ni mewakili bilangan bola yang dapat masuk ke dalam baku. Okey, bilangannya sama ada 0, 1, 2 dan 3. Okey, bagi nilai kebarangkaliannya pula saya ambil nombor seperti berikut: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 dan 0.5. Okey, hal ini bagi memudahkan kita memplot graf lah, kerana nilai yang saya dapat di sini agak rumit. Jadi saya mengambil nombor inilah bagi memudahkan, bagi mendapatkan graf lebih sempurna. Okey, jadi bagi cara memplot graf, saya membahagikan dengan lebih tepat lah. Saya seperti 0.1 dan 4 ni, saya kira-kira akan dapat pada titik ini, pada paksi ini.
Okey, jadi saya plot di situ. Okey, begitulah seterusnya. Okey, sampai habis dah, soalannya sudah selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Ali Syahirah dan Nur Syafiqah akan menerangkan penyelesaian bagi soalan 5 latihan sumatif. Soalan 5. Jika X bertabur dengan taburan binomial dengan min 6, sisa hampir Y 0.4, cari. Okey, bagi soalan ini terdapat formula yang kita boleh gunakan iaitu okey, soalan A. P X sama dengan 2. Nilai bagi N ialah 6, R ialah 2 dan N tolak R ialah 4. Masukkan sahaja nilai-nilai ini ke dalam formula tadi. Tekan-tekan kalkulator dan inilah jawapannya. Bagi soalan B, Px lebih besar daripada 4. Disebabkan X ni dia lebih besar daripada 4, kita perlu mengambil nombor yang lebih besar daripada 4, iaitu 5 dan 6. Okey, kenapa hanya 5 dan 6? Kerana N kita bersamaan dengan 6. Okey, jadi kita boleh terus masukkan nombor tadi ke dalam rumus. Px sama dengan 5 tambah Px sama dengan 6. Dan boleh terus mengira dengan rumus yang ini. Okey, cara untuk mengira Q ialah 1 tolak P. Jadi 1 tolak 0.4 bersamaan dengan 0.6. Dan boleh terus mengira sehingga mendapat jawapan. Soalan C, Px kurang daripada 2. Okey, disebabkan X lebih kurang daripada 2, kita perlu mengambil nombor yang kurang daripada 2, iaitu 0, 1 dan 2 sahaja. Jadi kita boleh teruskan masuk nombor tersebut ke dalam rumus. Px sama dengan 0 tambah Px sama dengan 1 tambah Px sama dengan 2. Dan boleh terus mengira seperti soalan DB tadi. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Kristina bersama Anis Kristina ingin menerangkan bagaimana untuk menyelesaikan latihan sumatif nombor 6. Nombor 6A. Tepat 3 orang suri rumah membeli deterjen jenama W. Di sini kita dapat lihat bahawa rumus ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nombor kebarangkalian adalah 1. Jika kita nak tahu berapa nilai Q, kita perlu tolak 1 dengan 0.6. Maka Q adalah 0.4. Diberi N adalah 8, R adalah 3 dan N tolak R adalah 5. Jadi P kurungan X sama dengan 3 sama dengan letakkan semua data yang telah kita peroleh ke dalam rumus, maka keluarlah jawapannya iaitu 0.1239. Soalan B ialah lebih daripada 4 orang suri rumah membeli deterjen jenama W. Kita boleh gunakan rumus ini. Jadi kita akan ambil nombor yang lebih besar daripada 4, yakni 5, 6, 7 dan 8. Kita ambil nombor sehingga nombor 8 kerana bilangan suri rumah hanyalah 8 orang. Tekan kalkulator dan dapat jawapan 0.5941. Soalan 7. Dalam suatu kajian, didapati bahawa 18 daripada 30 orang mahasiswa mempunyai hobi membaca buku. Jika 9 orang mahasiswa dipilih secara rawak, hitung kebarangkalian bahawa tepat 4 orang mahasiswa mempunyai hobi membaca buku. Pertama, cari nilai P iaitu hobi membaca buku sama dengan 18 bahagi 30 sama dengan 0.6. Kemudian cari nilai Q, bukan hobi membaca buku, sama dengan 12/30 sama dengan 0.4. Kemudian masukkan ke dalam rumus 4 dipilih daripada 9 darab 0.6 kuasa 4 darab kuasa 0.4 kuasa 5 sama dengan 0.1672. B. Sekurang-kurangnya 7 orang mahasiswa mempunyai hobi membaca buku. Sekurang-kurangnya 7 bermaksud lebih besar atau sama dengan 7. Lebih besar atau sama dengan 7 bersamaan 7, 8, 9. Kemudian masukkan nilai tersebut ke dalam formula sama dengan jawapannya sama dengan 0.2318. Soalan 8. Dalam soalan ini, kita dapat tahu bahawa kebarangkalian manggis yang mempunyai ulat ialah 1/5, manakala kebarangkalian yang sebaliknya ialah 4/5 dan jumlah keseluruhan manggis ialah 35.
Untuk mencari min, kita boleh menggunakan rumus min sama dengan NP iaitu 35 darab 1/5 sama dengan 7. Manakala untuk mencari sisihan piawai pula, kita perlu mencari variansnya terlebih dahulu menggunakan rumus varians sama dengan NPQ iaitu 7 darab 4/5 sama dengan 5.6. Selepas itu, kuasa duakan 5.6 tersebut untuk mendapatkan sisihan piawai iaitu 2.366. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan 9A. Seorang guru dipilih secara rawat memiliki kereta buatan Malaysia. Min diberi 7 dan varians 2.8. Untuk dapatkan Q, bahagikan variance dengan min. So jadi NP ni potong dan potong. Jadikan Q sebagai perkara rumus. Jadi 2.8 bahagi 7 dan Q sama dengan 0.4 ataupun 2/5. Jadi automatik P jadi 3/5. Jadi N bersamaan dengan 1 seorang guru, dan seorang guru tersebut memiliki kereta buatan Malaysia. So R sama dengan 1. So masukkan maklumat ke dalam rumus dan keluarlah jawapannya. Terima kasih. Soalan 9B. Cari kebarangkalian dua orang guru dipilih secara rawat memiliki kereta buatan Malaysia. Jadi kita dapat bahawa N sama dengan 2, R sama dengan 2. Kerana kedua-dua orang guru memiliki kereta buatan Malaysia, jadi kita hanya gantikan ke dalam rumus dan dapatlah jawapan 9/25. Sekian, terima kasih.